Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan, kenapa kita tak digalakkan untuk beli sesuatu saham based on news yang keluar? So insyaAllah kita bincangkan dalam video ini. Jangan ke mana-mana. Sesiapa yang biasa trading saham akan perasan suatu fenomena yang berlaku, iaitu bila kita beli saja sesuatu saham berdasarkan berita yang keluar di mana-mana akhbar ataupun di mana-mana media sosial dan sebagainya. Bila kita beli je based on news itu, kita perasan harga turun. Pelik juga kan, kadang-kadang berita yang bagus, berita yang positif terhadap tentang sesuatu company itu, tetapi bila kita beli je, harga pun turun. So itu persoalan yang orang kata sentiasa berlegar dalam pemikiran kita lah sebagai seorang trader. So dalam video kali ini kita bincangkan kenapa perkara tersebut boleh berlaku. So basically sebelum kita meneruskan kita punya sesi pada kali ini, seperti biasa saya nak buat disclaimer dulu. I'm not a financial advisor. Saya bukan penasihat keuangan yang bertauliah. So perkongsian pada kali ini insyaAllah hanya untuk education purpose only, tujuan pendidikan sahaja. So tidak ada buy call akan diberikan sepanjang video kali ini. Alright. So untuk kita memahami tentang fenomena macam mana boleh berlakunya bila keluar news yang bagus tentang sesuatu company itu, kenapa harga dia boleh drop. Okay, kita beli sesuatu counter itu based on news, tiba-tiba pergerakan harga pada counter tersebut bertentangan dengan apa yang kita fikirkan. So kenapa perkara ni boleh berlaku? Okey, ingat lagi satu watak yang saya ceritakan dalam video volume price analysis sebelum ini, Mr. Joe. Okey, Mr. Joe ini adalah seorang insider ataupun boleh kita katakan sebagai jerung yang ada dalam market. Dia tahu information, dia tahu tentang syarikat, dia tahu tentang laporan keuangan syarikat dan sebagainya. So dia tahu lebih awal berbanding dengan kita. So nak memahami kenapa fenomena beli on price biasanya harga turun. Okey, bukan biasa, maksudnya kenapa boleh berlakunya berita yang bagus tentang sesuatu company tapi bila kita tengok chart harga dia drop. So kenapa boleh berlaku macam tu? Untuk memahami perkara ini kita kena faham situasi ataupun keadaan yang berlaku kepada Mr. Joe. Okey. So sebagaimana yang kita bincang dalam video sebelum ini yang panjang lebar tentang Mr. Joe, Mr. Joe ni adalah pemilik company, dia ada saham dalam company tersebut, dia tahu tentang information syarikat, dia juga mempunyai duit yang banyak. Okey, dia mempunyai unit saham yang banyak tentunya terhadap syarikat tersebut. So Mr. Joe ini, okey, kita nak bagi satu fenomena ataupun kita nak bagi satu senario berkaitan dengan Mr. Joe ini. Alright. Mr. Joe ni, kita katakanlah ini adalah hypothetical, ini adalah teori ataupun senario yang mungkin mungkin berlainan dengan apa yang berlaku tapi ini adalah senario yang untuk memudahkan anda faham. So Mr. Joe, katakan Mr. Joe ini pemilik syarikat XXX, okey, dan dia mempunyai 1 juta unit saham dalam syarikat tersebut. Dia beli ataupun dia memiliki saham tersebut dengan harga RM2 seunit. Kos belian dia, okey, 1 juta darab dengan RM2 seunit, dia akan jadi 2 juta, RM2 juta lah. Okey. So katakanlah Mr. Joe ni dia nak jual dia punya unit saham dia. Dia nak jual dalam 300 unit. Okey. Bila dia nak jual, kita kata bila dia nak jual, of course dia tak akan jual semua sebab ini adalah syarikat dia. Okey. Persoalannya kenapa dia nak jual? Itu tak tahulah, mungkin Mr. Joe perlukan cash ke, dia nak beli rumah ke, dia nak buat kenduri anak dia kahwin ke dan sebagainya. Jadi ini situasi yang biasa lah orang jual saham dia sendiri kan. Walaupun saham itu syarikat dia tapi dia nak jual. So ini fenomena yang biasa lah yang kita kena tahu. Kalau kita buka Malaysia stock.biz kan ada satu kolom di sebelah kanan website tersebut. Kalau kita search mana-mana counter, di sebelah kanan tu ada jual beli yang berlaku di antara
board director ataupun pemilik syarikat kan, dia ada transaksi dispose ataupun dia acquire certain amount of stock kan. So itu adalah fenomena yang berlaku, yang biasa berlaku pemilik syarikat sendiri yang melepaskan pegangan dia, yang membeli saham syarikat dan sebagainya. Jadi itu adalah fenomena yang biasa lah, yang kita kena tahu. Baik. Katakanlah dia nak jual 300 unit. Dia ada 1 juta unit saham dia tu. Dia nak jual 300 unit. 300,000 unit sahaja. So macam mana dia nak jual? Itu persoalan yang kita kena tahulah macam mana dia nak jual. Okey, tuan-tuan semua. Kalau dia jual keseluruhan 300,000 unit tu, katakanlah hari ni dia decide nak jual, dia terus jual, apa yang berlaku kepada saham syarikat dia? Just imagine apa yang akan berlaku kepada price, harga saham syarikat dia. Apa yang berlaku? Of course dia akan drop, tuan-tuan. Of course dia akan drop drastically. Kerana dia punya amount dia nak jual ni bukan amount yang sedikit ni, amount yang banyak. Amount yang banyak. Bila dia jual secara lamsam macam 300,000 tanpa dia buat apa-apa strategi, of course saham syarikat dia akan drop. Kan kita belajar kan sebelum ini kan, kalau Jerung melepaskan pegangan dia dengan jumlah yang banyak, automatically because of the supply more than demand, so drop lah harga. Kan, harga akan jatuh. So macam mana persoalan ni? Persoalannya macam mana Mr. Joe ni nak melepaskan pegangannya. Baik, ini contoh saja. Contoh saja, saya snapshot daripada satu syarikat dan saya namakan syarikat XXX lah counter ni. XXX untuk kita elakkan daripada Bicon dan sebagainya. Jadi katakanlah Mr. Joe berada dalam keadaan ini. Dia beli counter ni dengan harga RM2. Dia ada 1 juta unit saham. Dia nak lepaskan berapa tadi? Dia nak lepaskan 300,000 unit saham dia. So katakanlah dia nak lepaskan secara, orang kata secara bila dia decide saja dia nak lepaskan terus. Maksudnya dia tekan dia punya counter CDS dia jual terus. So apa yang berlaku, tuan-tuan? So katakanlah harga semasa RM2.77. Okey, di sebelah kiri, kalau tuan-tuan semua perasan dan biasa dengan platform trading platform ini, saya screenshot daripada Excel Force M+ lah, broker M+. Kalau kita perasan dekat sebelah kiri ni adalah senarai ataupun jumlah orang yang tengah beratur nak beli. Okey, best buy ni adalah senarai orang yang tengah beratur nak beli. Okey, orang beratur nak beli dengan harga RM2.77, ada 139 unit. 139 lot. Maksudnya 13,900 lah. Darab 100 untuk dapatkan unit. So 139 darab 100, dia akan dapat 13,900 lah kan. Okey, 13,900, 3 orang ataupun 3 counter CDS, 3 account CDS yang tengah beratur untuk menjual dengan harga RM2.77. Okey, ada 2 orang unit, ada 2 orang tengah beratur untuk menjual sejumlah saham iaitu 486 lot dengan harga RM2.76. Begitulah seterusnya. Okey, tuan-tuan semua. Apa yang berlaku sekiranya Mr. Joe tadi dia nak jual terus 300 unit saham dia. Okey, kita calculate by Q. By Q maksudnya kita ambil semua ni 139, 486, 488 ni, kita total up semua. Okey, so dia akan dapat 3,429 lot bersamaan dengan 342,900 unit. So, tuan-tuan, kita imagine kalaulah sekiranya Mr. Joe tadi dia membuat keputusan dia nak lepaskan terus 300,000 unit yang dia tengah pegang sekarang ini. So dia nak lepaskan. So apa yang berlaku, tuan-tuan semua? Kalau dilepaskan secara drastik, harga saham ini daripada RM2.77, bila dia lepaskan pegangan dia akan makan semua ni yang tengah beratur nak jual ni,
So harga selepas dia jual adalah harga kaunter ini akan jadi RM2.73. Okey, yang asalnya RM2.77. Bila dia jual saja 300,000 unit saham yang dia pegang itu, harga saham akan menjadi RM2.73. Akan jadi drop lah secara drastik. Okey. Okey, kita kena imagine tadi kita kata Mr. Joe dia ada 1 juta unit saham syarikat dia. Dia nak lepaskan 300,000 unit saham. Kalau dia lepaskan secara macam tu saja, okey, dia campur saja duit saham dia kepada orang yang tengah beratur nak beli tadi, apa yang berlaku? Harga akan turun secara drastik. Okey, kita katakan dia ada 1 juta tadi kan, dia nak lepas ke 300,000, dia masih lagi pegang 700,000 unit saham. Dia kena fikir juga, kalau dia lepaskan secara drastik, harga drop, dia akan efek lah baki yang dia ada, which is 700,000 unit. Jadi, itu persoalan yang penting untuk kita faham tuan-tuan semua. Sebab itu, macam mana cara Mr. Joe nak pastikan harga akan maintain lebih kurang dengan harga yang semasa ini. Okey, walaupun dia nak lepaskan pegangan dia, tapi harga dia maintain sekitar RM2.77. So macam mana cara dia? Macam mana cara dia tu? Tuan-tuan cuba pejam mata, fikir sekejap. Macam mana cara Mr. Joe dia nak jual pegangan saham dia? Dia masih lagi ada saham banyak lagi. Dia nak lepaskan sebahagian saja saham dia. Okey? Tapi dia nak lepaskan pegangan saham dia tu, dia tak naklah harga akan drop drastik. Okey, sebab dia masih lagi pegang banyak lagi unit saham. So itu persoalannya. Macam mana cara dia nak buat? Okey, macam mana cara dia nak buat? Okey. Alright. Untuk memahami perkara ini tuan-tuan semua, kita kena faham apa yang kita bincangkan dalam video sebelum ini tentang volume price analysis, iaitu fasa-fasa accumulation, markup, distribution dan markdown. Okey, kalau anda perasan kan, dalam 4 fasa market ini, dia ada apa yang dikatakan sebagai news. Okey, di setiap tempat ada news. Ada yang berbentuk bad news kepada company tersebut, ada yang berbentuk good news kepada company tersebut. Okey, sebagaimana yang kita bincangkan, good news dia akan meningkatkan demand kepada syarikat tersebut. Okey, maksudnya bila keluar saja news yang positif tentang sesuatu syarikat, demand akan increase lah. Contohnya syarikat ni dapat projek berbilion-bilion ringgit, tentulah demand akan increase. Kalau contohnya syarikat itu mengalami kerugian ataupun dia projek dia tak jadi contohnya, ataupun dia kena saman dan sebagainya. Jadi bad news itu akan menyebabkan demand akan rendah. Okey, dan juga orang yang nak sell tu akan tinggi, menyebabkan harga akan turun. Itu saja, simple saja tuan-tuan semua. Jadi kalau kita faham konsep ini, kita akan faham lah apa yang Mr. Joe akan buat bila dia nak lepaskan pegangan dia. Okey. So apa yang Mr. Joe akan buat? Of course lah dia akan keluarkan news. Ini contoh saja tuan-tuan Contoh saja. Ini tak merujuk kepada mana-mana aktiviti mana-mana syarikat lah. Okey. Kalau Mr. Joe nak jual sebahagian dari pegangan dia, so of course lah dia perlu create demand dekat sini. Okey, demand yang tinggi, especially demand di bahagian ke atas ni. Okey, demand yang tinggi. Sebab kalau dia jual dengan keadaan macam ni, of course harga akan drop drastically. Okey. Kalau tak kena cara, dia akan terus drop lagi. Bukan sahaja RM2.73, bahkan mungkin dia boleh drop lagi sampai modal Mr. Joe tadi pun mungkin jadi negatif. Ataupun dia punya pegangan dia yang asalnya RM2 seunit tadi, dia beli, mungkin harga lebih turun daripada RM2 itu. Jadi dia nak elakkan perkara tersebut. Jadi dia create lah demand dekat sini. Dia create demand supaya orang yang beratur ini bertambah. Okey. Dan bila dia lepaskan pegangan dia tidak adalah, orang kata, akan menjejaskan dia punya harga semasa kaunter inilah. Jadi
Itu psikologi di sebalik apa yang difikirkan oleh orang yang kita katakan sebagai jerung ataupun orang insider, ataupun mana-mana institusi lah yang mempunyai wang yang banyak, yang ada information yang detail ataupun information yang awal berbanding berbanding dengan kita bilis-bilis ni kan. Jadi itu benda-benda yang kita kena tahu psikologi macam mana market itu berfungsi. Jadi bila kita faham tentang news ni tuan-tuan semua, okey, bila kita faham tentang news, okey, kita akan lebih berhati-hatilah. Sebab kita sebagaimana yang kita sebut sebelum ni kan, kita sebagai bilis ataupun kita sebagai ikan-ikan kecil dalam lautan yang luas ini, sebolehnya kita kena follow lah apa yang jerung buat. Orang yang berjaya dalam saham ini adalah orang yang paling mahir mengikuti jerung. Okey, mungkin kita tak ada kenal mana-mana jerung, tetapi kita boleh tahu macam mana jerung berfikir. Macam mana psikologi, macam mana mereka bertindak. Dengan memahami psikologi jerung ini, okey, sebagaimana ikan remora fish yang attach kepada badan jerung itu, dia tahu pergerakan jerung macam mana. Jadi itu adalah kunci utama bagaimana seseorang itu boleh berjaya dalam pelaburan saham. Ingat lagi remora fish yang mempunyai alat yang khusus di atas kepala dia yang boleh attach kepada jerung. Okey, kalau boleh kita yang nak berjaya dalam pelaburan saham ini, kita kena bertindak sebagaimana remora fish ini yang mengetahui yang betul-betul memahami cara berfikir jerung. Dengan cara itu kita boleh survive lah dalam market. Okey? Alright. Dalam istilah pelaburan saham ni kita biasa dengar perkataan yang orang sebut buy on rumors, okey, sell on news. Sebenarnya ada topik khusus bagaimana kita boleh buy the rumors, sell the news ini. Okey, mungkin kita akan bincangkan dalam video-video yang khusus lah berkaitan dengan perkara ini. Cuma perkara ini tuan-tuan semua, kita sebagai pelabur runcit, mungkin dari segi rumors itu mungkin kita tidak orang kata bukan mendapat berita yang primary source lah, daripada primary source. Jadi kita terpaksa bergantung kepada laporan-laporan media ataupun sumber-sumber yang mungkin bukan primary, bukan sumber dalaman. Jadi itu perlu suatu skill yang khusus bagaimana cara untuk kita membaca berita news dalam paper dan sebagainya. Okey, untuk kita bertindak membuat keputusan berdasarkan rumors. Okey, jadi apa beza rumors dengan news? Mungkin itu pun satu istilah yang orang kata susah untuk kita differentiate. Jadi insya-Allah kita akan bincangkanlah mungkin dalam video yang khusus berkaitan dengan perkara ini. Buy the rumors, sell the news. Baik, itu saja saya rasa perbincangan kita pada pagi ini. Pada kali ini, saya minta maaf kalau ada sebarang kekhilafan ataupun kesilapan, tersalah kata, tersilap bahasa dan sebagainya. Wallahu alam. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Yang penting kalau tuan-tuan semua belum lagi subscribe, minta tuan-tuan subscribe dan tekan lonceng supaya notification akan sampai kepada anda punya YouTube apps, supaya tidak terlepas video-video yang menarik selepas ini insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.